Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera Malaysia hari ini, edisi 29 April 2022. Anda bertemu kami berdua, saya Sofia Nur Solihatul bersama... Dan saya Fazli Fuad. Dia nyanyi lagu. Bersama dengan anda semua di Malaysia hari ini. Background music ni, rasa macam tak sabar lagi nak balik ke kampung. Sikit lagi. Tapi kerana trafik pada pagi ni, saya tengok macam ada berlaku sikit kekurangan trafik lah. Betul. Orang dah balik kampung ke, Sofia? Saya rasa dah mula hari ni sebab disebutkan dan jadual perjalanan yang disyorkan oleh PLUS bermula hari ini 29. Dicadangkan siapa yang nak balik utara, yang jauh sikit tu atau ke Johor, dimula sebelum 9 pagi. So mungkin rakyat Malaysia kita ni mengikutilah cadangan tersebut. Baguslah kalau macam tu. Kuala Lumpur ni tak ada sangat kan kesesakan. Betul, tak ada sesak sangatlah sebab difahamkan hari Rabu dah diorang balik kampung. Hari Khamis sebab ini tadi sahabat saya ni balik ke Pantai Timur. Dia kata keadaan trafik malam tadi pun dah sesak. Sebab pihak daripada LPT pun mengatakan bahawa pada pertambahan sebanyak lebih kurang 100,000 lebih lah. Kenderaan dah mula bergerak ke sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Itu belum masuk lagi belah utara ke selatan nanti. Jangkaannya akan ada 2 juta kenderaan pada satu masa nanti. Tapi itulah, awak bila balik kampung ni? Saya balik kampung, ini untuk anda semua penonton di Malaysia hari ini. Kita bawakan untuk hari raya pertama ni semua host di Malaysia hari ini. Jadi antaranya adalah saya, Sofia dan rakan-rakan kita lah. Kena kerja lah ni. Kena kerja. Lepas raya pertama baru boleh balik kampung. Pengorbanan demimu para penonton Malaysia. Okey. Dan sebenarnya yang kita katakan tadi, kita dah pun menyentuh berkenaan dengan trafik kan. Nanti kita akan bersama dengan sahabat kami, Hadif Miswan, yang akan bersama dengan kita di Tol Lutar. Jadi bagaimanakah gambarannya, nanti kita akan bersama dengan Hadif Miswan lah. Adakah kesesakan telah pun bermula dan mungkin sedikit sebanyak orang kata nasihat lah boleh diambil kita semua supaya kita berhati-hati sikit lah. Walaupun kita dah 2 tahun, dah 2 tahun tak beraya ni Afad. Betul. Ramai teruja sangat ni, jangan kita lupalah keselamatan kita dan banyak lagi lah faktor-faktornya. Dan yang paling penting sekali untuk tahun ini, selepas 2 tahun kita tidak beraya, kerajaan telah pun memberikan tol percuma dan juga diskaun, dan kerajaan sebelum ini telah pun mengadakan rundingan bersama-sama dengan 30 pihak konsesi lebuh raya untuk memberikan diskaun. Sebab apa? Sebab ramai yang terkesan kan. Jadi untuk meringankan beban keluarga Malaysia, inilah hadiah kerajaan untuk anda semua. InsyaAllah. Okey, dan kita akan saksikan, ini antara yang kita boleh lihat tinjauan orang ramai yang mula bergerak balik ke kampung arah utara. Okey. Ini malam tadi ni kot? Ya kot. Okey. Jom kita saksikan. Berbaki kurang seminggu lagi untuk umat Islam menyambut Aidilfitri, orang ramai dilihat sudah mula meninggalkan ibu kota untuk pulang ke kampung halaman. Tinjauan MHI di RNR Sungai Buloh mendapati keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama, terutama lebuh raya utara selatan, dilaporkan meningkat pada jam lebih kurang 8 malam semalam. Bagaimanapun, trafik masih dalam keadaan terkawal. Perasaan pertama saya, of course lah, saya rasa happy because of like after 2 years kita tak boleh jumpa, macam I sendiri like kampung I dekat Sarawak, so I tak boleh jumpa my parent, everything apa semua, and then this year I dapat beraya dengan my parent and I'm so happy and I cannot wait to go back. Alhamdulillah, seronok. Lagipun saya nak balik ni sebab anak ni daripada PKP tak mau balik lagi, dengan jumpa nenek dia kan kat kampung, kat Kedah. So seronok untuk balik, terus gerak balik ke Kedah. Dari segi persediaan tu simple-simple je lah sebab kan belum sampai kampung lagi kan. Kalau sampai lebih awal, insyaAllah buat persiapan kat kampung dengan mak. Bila bercakap ini, kita excited lah untuk dapat pulang kampung after 2 years tak raya bersama kan. Jadi tahun ni kita make sure kita raya bersama keluarga lah. Persediaan not much, just beli baju raya and for parents and that's it lah. And then of course perjalanan jauh, so make sure kita punya kereta suitable untuk perjalanan jauh. Pengguna lebuh raya dinasihatkan mematuhi jadual cadangan waktu perjalanan balik kampung dan pulang ke bandar. Ini bertujuan mengawal trafik dan mengelakkan kesesakan bagi kenderaan yang memasuki lebuh raya secara serentak di laluan utama sama ada ke utara, selatan mahupun ke pantai timur.
Itu kita saksikan persediaan oleh PLUS sendiri di Plaza tu telah pun diwujudkan. Dan kita mungkin boleh kata memuat naik, muat turun aplikasi PLUS itu supaya kita dapat kata live update lah. Kita kat perjalanan, mungkin kita bawa keluarga kita untuk memudahkan kita mencari perjalanan yang paling singkat, yang paling selamat. Itu antara inisiatif memuat turun aplikasi tersebut yang boleh kita buat. Itu yang paling penting lah. Dah kena muat turun. Yelah, kita dah muat turun aplikasi Instagram ke Facebook ke. Kalau sebelum raya ni mungkin anda tengok update dekat Instagram ke Facebook. Ini waktu raya ni anda kena tengok update dekat Plus Traffic pula kan. Okey, jadi anda semua jangan berebut. Tadi kita lihat ada pengguna-pengguna lebuh raya yang mengambil kesempatan nak balik kampung pada sebelah malam. Mungkin sebelah malam kita boleh minum, makan dan sebagainya. Mungkin ada juga anda pilih macam tu kan. Bagi mereka yang pulang ke kampung, alhamdulillah. Tapi ada juga yang masih berkorban. Bukan kita je yang bekerja raya, Fat. Ini antara frontliner hospital yang walaupun bertahun-tahun sebelum ini tak dapat beraya, tahun ini dah boleh beraya tetapi tetap perlu menjalankan tugas mereka. Kita akan meninjau bagaimana kisah warga frontliners di Hospital Serdang. Jom, sama-sama kita saksikan. Lama lagi tak raya dah ni. Kuat semangat, Cik. Dalam keterujaan menyambut Syawal yang bertamu kali ini, ada insan yang terpaksa menangguh hasrat bertemu keluarga tercinta. Atas rasa tanggungjawab sebagai petugas barisan hadapan, mereka setia menabur bakti dan memberi khidmat menjelang hari Lebaran. Kru Malaysia hari ini meninjau keadaan di Hospital Serdang, Selangor seminggu sebelum tibanya Hari Raya. Bagi pakar anestesiologi dan rawaterapi, Dr. Sally Sarina Hasbullah, dia antara yang terpaksa akur dengan tuntutan kerja bagi menguruskan pesakit COVID-19. Bukan sahaja berjuang untuk merawat dan menyelamatkan nyawa pesakit, malah wanita cekal ini turut diuji dengan bermacam lagi dugaan lapar dan dahaga ketika bertugas di sepanjang bulan Ramadan. Lebih menduga lagi apabila terpaksa mengenakan pakaian serta peralatan pelindungan diri PPE yang lengkap. Namun, anak kelahiran Muar Johor ini kekal positif dalam menjalankan tugas. Semasa kemuncak COVID-19, kami ada lebih kurang 48 katil ICU di Hospital Serdang sahaja. Tidak termasuk di ward-ward juga. Lambakan pesakit COVID-19 memang tidak terkira lah, termasuk di kawasan kecemasan, di ward-ward biasa dan di ICU. Sebelum Ramadan sendiri pun sangat membenarkan perlu memakai PPE sepanjang masa, perlu menjaga SOP sepanjang masa untuk mengelakkan diri kami dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Apalagi pada bulan Ramadan. Walaupun waktu berbuka telah sampai, kami kadang-kadang tidak sempat untuk berbuka puasa sehingga habis shift kami di dalam COVID ICU. Memasuki tahun ketiga menguruskan pesakit COVID-19 ternyata memberi pengalaman yang cukup berharga buat wanita berusia 47 tahun ini. Setiap pesakit yang silih berganti, datang dan pergi, membawa kisah dan pengajaran yang berbeza. Sedikit sebanyak menjadikan dia lebih menghargai insan-insan yang berada di sekelilingnya. Cik Tima? Cik Salma, apa khabar? Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Tidak seperti 2 tahun lalu ketika wabak COVID-19 menular dengan pantas, kini kadar kemasukan pesakit ke unit rawaterapi ICU sudah mula berkurangan. Dia bersyukur melihat masyarakat mula sedar dan juga hasil keberkesanan vaksin dan dos penggalak. Ada satu ibu yang mengandung setelah 13 tahun tidak dapat anak. Dan di waktu akhir dia mendapat jangkitan COVID dan anak itu lahir selamat secara operation. Walau bagaimanapun ibunya setelah berjuang lebih kurang 1 bulan di dalam ICU, kami cuba sedaya upaya untuk membantu dia. Tapi akhirnya ibunya meninggalkan anak itu keseorangan, anak-anak yang ditunggu selama 13 tahun. Kalau kami boleh ulang masa waktu itu, beritahu dia
tolong jaga daripada jangkitan COVID sebelum dapat. Baru sahaja dalam tempoh 1 jam ke 2 jam saya memakai full set PPE ini, namun saya sudah mula berasa panas, saya mula berasa sesak dan sukar untuk bernafas. Belakang telinga saya sakit kerana tali mask ini. Namun inilah yang harus dilalui oleh petugas kesihatan ketika menguruskan pesakit COVID-19 hampir setiap hari. Jadi saya tak boleh nak bayangkan bagaimana pula mereka yang bertugas di luar bangunan hospital, di kemah Dikom, di bawah terik cahaya mentari. Memang sesuatu yang amat mencabar dan merimaskan. Beberapa hari sahaja lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri, Dr. Sally Serena menerima dengan hati terbuka jika belum diberi keizinan untuk pulang beraya. Tidak mahu menganggapnya sebagai satu beban, tetapi kerjayanya ini ialah amanah yang harus dipikul sebagai seorang petugas barisan hadapan. Nanti kalau ada anak mau cakap, kita boleh telefon. Tipulah kalau nak saya kata kami tak teruja untuk balik kampung halaman setelah 2 tahun tidak berhari raya di kampung halaman. Tetapi kami masih lagi kekal dengan tanggungjawab kami. Kami perlu akur dengan penggiliran yang kami ditugaskan. Jadi tak semua kami boleh pulang ke kampung untuk menyambut Syawal hari pertama. Berbeza pula bagi Hafizawati Abdul Rashid, 44 tahun. Hafizah seorang jururawat yang bertugas di wad ICU bagi pesakit yang tidak dijangkiti COVID-19. Selepas 2 tahun meraihkan 1 Syawal di hospital, pada tahun ini dia dapat pulang ke kampung dan meluangkan masa bersama-sama keluarga. Sudah memberi khidmat dalam bidang perubatan selama 21 tahun. Dia akui momen seperti ini jarang sekali berlaku, terutama ketika negara dilanda pandemik ini. Rindu tu memanglah semua akan rasa rindu macam tu, terasa macam kenapa aku yang kena kerja macam ni, orang lain dekat luar tu boleh kata itu dan ini, tak rasa apa yang kami rasa. Macam itulah kadang-kadang macam nak nangis, nak rasa tu tak boleh nak gambarkan kalau orang yang tak alami kan. Perasaan tu memang gembira lah, lagi-lagi bila anak saya tanya, Mama tahun ni Mama raya ke tak? So diorang pun happy, so kita pun happy. Meskipun bertugas ketika musim perayaan bukanlah perkara asing buat petugas barisan hadapan, namun pastinya terselit rasa rindu buat keluarga tercinta. Pengorbanan yang menuntut kecekalan serta kesabaran tinggi dalam diri wira negara ini wajar dipuji dan diberi penghargaan. Okey, baik. Terima kasih Afiq di atas laporan anda. Jadi kita dah pun mengetahuilah jasa dan juga pengorbanan frontliners ini tidak boleh dibayarlah sebenarnya. Daripada awal pandemik sampailah ke dah masuk ke peralihan ke akademik ni, mereka masih lagi berjuang di hospital masing-masing. Ya, perjalanan mereka itu kata tak ada tanda noktah lah. Betul. Selagi ada pandemik ataupun orang kata wabak ini, selagi itulah mereka perlu orang kata on standby, memastikan kita semua terjaga. Tapi alhamdulillah lah, kita lihat kes pun makin lama makin menurun. Kita dah pun berada di paras bawah 5,000. Alhamdulillah. Terima kasih kepada warga frontliners. Kita ambil tanggungjawab lah walaupun kita pulang ke kampung dan sebagainya. Jangan lupa kalau boleh pakai mask, pakai. Betul. Kalau kita bersesak ramai orang, kita cubalah untuk pandai-pandailah kita jaga diri sendiri. Walaupun 1 Mei nanti dah option kan, dah pilihan, tapi tetaplah kena pakai kalau anda nak jaga diri anda dan juga orang yang anda sayang. Okey. Lepas ini bukan kita berdua ni, siapa ni? Mana? Ni. Ready Anep? Dia dah kat mana? Dia kat Tol Jaduta. Lepas ni kita akan bagi kau awak. Jadi anda semua nak tahu perkembangan terkini di Tol Duta, anda jangan ke mana-mana. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Ya, betul, terima kasih Fazli dan juga Sofia. Okey, tanpa berlengah banyak masa lagi, saya rasa Hanif pun dah tak sabar lagi ingin membawakan kepada anda semua lintas langsung dari Tol Duta. Jadi kita nak tahulah sama ada kenderaan banyak ke ataupun bagaimana kan? Hanif, over to you. Yes, silakan Hanif.
Selamat pagi, terima kasih Fazil dan juga Sofia yang berada di studio. Memang segak yang sebagayalah baju Melayu dan juga baju kurung pada hari Jumaat. Dan betul, saya berada di Plaza Tol Jalan Duta menghala ke Kuala Lumpur di belakang saya ini. Dan kalau di sebelah sana itulah yang baru menghala ke arah utara dan juga selatan lah. Dan lebih penting, seperti biasa, kebiasaannya kalaulah saya berada di Plaza Tol ini adalah untuk kita membawakan kepada anda perkembangan. Bermaksud hari perayaan ini bakal tibalah. Jadi tugasan dan tanggungjawab kami untuk memberikan informasi semasa berkaitan dengan pengguna jalan raya yang dilaporkan dijangka sejak daripada malam semalam sampailah ke hari raya yang pertama nanti pada 3 Mei. Dijangka kenderaannya, jumlah yang akan berada di atas jalan raya di mana-mana lebuh raya di Malaysia ini akan mencecah sehingga 2 juta. Untuk itu kita akan berikan perkembangannya, bagaimana panduan kepada anda semua yang ingin merancang perjalanan. Kita akan bersama dengan beberapa individu. Yang pertamanya, saya nak perkenalkan Datuk Engineer Muhammad Syahmi Hassan, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Datuk, mungkin sebagai permulaan daripada pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dijangka ada trend peningkatan pengguna lebuh raya pada tahun ini. Bagaimana sebenarnya Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Untuk hari raya tahun 2022 ini, kami jangkakan ramai pengguna-pengguna akan menggunakan lebuh raya kita. 2-3 hari yang lepas, kita telah melihat trend peningkatan daripada 1 hingga 18% trafik. Jadi dalam hari ini ataupun kemudiannya, kami jangka peningkatan boleh mencecah kepada 5 juta trafik. Ini adalah termasuk juga lebuh raya ke arah Pantai Timur. Jadi kami berharap semua users yang menggunakan lebuh raya ini sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah kami tetapkan dan sentiasa mematuhi cadangan-cadangan TTA yang dicadangkan oleh syarikat konsesi. Kami juga berharap semua users memastikan fasiliti seperti touch and go mereka, e-wallet mereka, RFID mereka mempunyai baki yang mencukupi. Dan penggunaan kawasan rehat kami adalah juga terhad sebabnya terlalu ramai pengguna akan berkunjung. Jadi sila gunakan secara berhemah dan meninggalkan kawasan rehat setelah urusan telah habislah. Jadi harapnya pengguna akan berehat, bertenang dan berhemah semasa di lebuh raya kami. Datuk, 5 juta maksudnya pertambahan itu memang sangat tinggilah dijangkakan. Okey, difahamkan pihak LLM ada menjalinkan usaha kerjasama sama beberapa rakan strategik, kalau nak dikongsikan Datuk? Ya, alhamdulillah pada tahun ini dan tahun-tahun yang sebelumnya kami sentiasa menjalankan hubungan strategi dengan pihak-pihak agensi lain seperti polis, bomba, Kementerian Kesihatan, PDRM dan juga konsesi. Kami akan menyediakan tim-tim kami untuk membantu pengguna lebuh raya jika perlu bagi mengelakkan apa-apa kesesakan atau kesusahan yang mereka alamilah di masa-masa lebuh raya. Ini satu usaha sama yang begitu padu Datuk. Datuk, saya percaya Datuk pun tidak akan bercuti lama lah untuk hari raya ini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Kerana saya nak bersama dengan salah seorang lagi tetamu saya pada pagi ini, iaitu Datuk Azman Ismail, Pengarah Urusan Plus Malaysia Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, tadi kita bincangkan berkenaan dengan penyelenggaraan ataupun bagaimana persediaan daripada pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dari sudut plusnya, melihat kepada trend peningkatan jalan raya pengguna ini, kita faham semua nak balik kampung. Apa nasihat yang boleh diberikan daripada pihak Plus ni, Datuk? Terima kasih. Pihak Plus mencangkakan bahawa kesesakan itu akan bermula pada hari ini, berterusan hingga ke 8 Mei. Kami mencangkakan dia akan menjangkaui 2 juta kenderaan pada setiap hari. Now, saya ingin pesan kepada semua pengguna hanya 3 perkara yang utama. Nombor 1, untuk melakukan perjalanan ini, periksalah kenderaan itu supaya dia sentiasa dalam keadaan yang baik sekali. Ya, dalam keadaan yang baik sekali. Itu nombor 1. Nombor 2, juga perhatian untuk untuk menjaga diri sendiri dan juga ahli-ahli keluarga yang bersama-sama akan menjalankan perjalanan ini supaya dalam keadaan sihat, dapat tidur yang secukupnya dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah untuk merancangkan perjalanan. Dalam perjalanan kita ni ada sikit tambahan, iaitu hari-hari di mana akan diadakan pengecualian tol. Bermula pada tengah malam ini hinggalah untuk 48 jam sebelum pulang ke balik kampung, dan kemudian pada 7 dan 8 Mei.
Dalam perancangan ini untuk para pengguna dapat menikmati pengecualian itu, para pengguna perlulah menggunakan kad touch and go mereka ataupun RFID sentuh di kad reader. Ini adalah tujuan untuk kami merekodkan pergerakan trafik, ya, itu yang penting. Dan kalau sekiranya para pengguna ingin menggunakan kad touch and go bila masuk dalam lorong touch and go, keluar pun dalam lorong touch and go dan sebagainya, begitu juga dengan lorong RFID. Hanya yang saya ingin tekankan, jangan khawatir semuanya akan jadi kosong. Hanya touch saja, sentuhlah kad tu kepada reader, fare-nya akanlah kosong. Maksudnya palang tu masih akan ada lah? Palang tu masih ada, hanya fare-nya adalah kosong, tambangnya adalah kosong. Jadi semuanya dapat pengecualian daripada penggunaannya. Itu yang saya ingin tekankan. Juga saya ingin menyarankan bahawa kita dalam perjalanan untuk balik ke kampung, semua orang di jalan raya pun dengan niat yang sama. Jadi saya menyuruh supaya para pengguna bertimbang rasa, ambil perhatian dan juga kita buat satu-satu perkara supaya kita tak menyusahkan orang lain. Sama-samalah kita ikut apa-apa arahan yang telah diberi oleh pihak yang berwajib untuk kebajikan bersama, untuk kita sama-sama dapat balik ke kampung dengan selesa dan dengan selamat. Saya kira Datuk memang dah rangkumkan semua pesanan daripada pihak PLUS. Terima kasih banyak-banyak. Saya percaya ini juga merupakan satu tanggungjawab kita bersamalah, Datuk, untuk memastikan kelancaran. Datuk, terima kasih. Saya percaya Datuk pun salah seorang yang tidak akan bercuti dengan tenang lah sepanjang musim perayaan ini. Okey, itu mungkin yang pertamanya berkenaan informasi yang kami ingin berikan kepada anda. Selepas ini kita akan kongsikan berkaitan dengan bagaimana pihak keselamatan daripada pihak PDRM pula yang akan memberikan butiran berkaitan dengan musim perayaan yang bakal berkunjung tiba. Okey, kita nak kongsikan ini rakan wartawan kami yang bersemangat pada hari Jumaat ini, dah pakai kurta dah, berjaya mendapatkan beberapa orang ramai yang ingin pulang ke kampung dan bagaimana persediaan, persiapan dan perancangan mereka. Jom sama-sama kita saksikan. Okey bang, dah berapa lama tak balik Alor-Star bang? Kalau ikutkan 2 tahun lah. 2 tahun tak balik kampung lah. Okey, jadi 2 tahun dah tak dapat balik kampung. Bila dah ada peluang untuk balik Alor-Star ni, apa perasaan abang? Pertama saya bersyukur alhamdulillah. Kerana dapat tahun ni saya boleh balik sekeluarga saya, balik ke jumpa kampung halaman, jumpa yang terutama ni jumpa mak ayah saya, ada anak ahli keluarga. Okey bang, saya difahamkan abang datang ke pam minyak ni, stesen pam minyak ni untuk berehat sekejap lah, saya dengar cerita kan. Jadi kenapa agaknya bang sampai kena berehat sekejap? Okay, macam saya dalam perjalanan daripada Shah Alam nak menuju ke Kuala Terengganu. Jadi saya rasa mengantuk. Saya berehat sini sebab kerja banyak. Lagi nak settle-settlekan, nak packing macam persiapan untuk beraya lah, berhari raya. Kiranya walaupun penat semalam tapi gagahkan diri juga nak balik kampung bang. Ya, kenapa tu bang? Agaknya perasaan abang macam mana dah nak balik kampung ni? Oh, perasaan saya dah 2 tahun kan kita tak beraya. Jadi rasa lain sikit lah raya tahun ni. Jadi ini abang bawa anak-anak sekali lah balik kampung kan? Satu keluarga. Yang ini Kuala Terengganu ni belah abang ke belah isteri? Belah isteri saya. Belah abang dekat mana? Saya di Pahang. Jadi abang tak balik Pahang lah? Balik insyaAllah. Balik insyaAllah Okey bang, jadi apa agaknya ucapan abang kepada keluarga di Terengganu dan juga di Pahang, kedua-duanya, apa agaknya ucapan abang buat mereka? Okey, ucapan saya semoga saya selamat sampai daripada Selangor ke Kuala Terengganu. Tunggu ketibaan saya daripada perantauan. Okey kak, kalau boleh saya tanya akak nak balik mana kak? Saya nak balik Kelantan, Jeli Kelantan. Memang asal dari Kelantan lah? Memang asal sana lah. Dah berapa lama tak balik tu kak? Lama lah, dalam setahun tak balik lah. Okey, jadi kalau boleh akak gambarkan perasaan akak hari ni dapat balik kampung, macam mana yang akak rasa? Excited sangat lah nak jumpa keluarga kan kat sana kan. Sebab dah lama tak balik. So hari ni baru hari Jumaat tapi akak dah plan untuk balik hari ni lah. Sebab ada orang kan dia plan untuk balik malam ni baru gerak, esok sebab alang-alang ada yang kerajaan bagi yang toll free tu kan. Jadi berbeza pula dengan akak. Kenapa akak buat macam tu? Akak balik awal sebab tak nak berebut, tak nak jam. Sebab dah serit jam. So kita plan awal lah, balik awal. Okey, jadi agaknya apa ucapan akak kepada keluarga di Kelantan sana yang boleh akak ucapkan buat mereka?
tunggu kepulangan Mok Teh. Orang pesannya panggil Mok Teh lah. Okey, insya-Allah Mok Teh semoga selamat sampai. Hati-hati Kak memandu. Terima kasih. Wah, Alhamdulillah kan. Nantilah kepulangan Mak Teh dan nantilah kepulangan Pak Long, Mak Long, Pak Nga, Mak Nga dan seluruh ahli keluarga. Jadi kita doakanlah semoga anda yang mana-mana nak pergi bergerak ke kampung halaman masing-masing, semoga anda selamat sampai. Amin ya rabbal alamin. Okey, dan kita harapkan anda semua dapat mematuhilah peraturan-peraturan di jalan raya. Jangan kita potong queue dan sebagainya. Kalau potong queue tu anda boleh snap picture siapa yang potong queue tu, hantar dekat PDRM. Saman siapa yang potong queue tu. Okey. Kita nak tinggalkan seketika lah berkenaan dengan suasana di sekitar Lebuh Raya. Kejap lagi kita akan bersama dengan Hanif untuk di hujung nanti. Dan untuk sekarang ini kita nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan sumbangan kain kafan kepada yang memerlukan. Alangkah amat sedih kalau kita tidak mampu menguruskan jenazah orang yang kita sayang ni. Sebab apa? Sebab kita tidak mampu. Untuk itu, terus saja kita ingin bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, pendakwah selebriti kita. Assalamualaikum. Ustaz Hanafiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat-sihat kat sini. Ustaz bagaimana? Sihat? Alhamdulillah, semakin sihat. Alhamdulillah, semakin sihat. Okey Ustaz, kita nak bercakap tentang kempen ni. Kempen yang lain daripada yang lain ni. Mungkin ada yang kita terlepas pandang tentang kain kafan ni kan. Mungkin boleh ceritakan tentang kempen sumbangan kain kafan ni Ustaz. Alhamdulillah, yang pertama, kullul nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Hari ini kita dengar orang lain meninggal dunia. Hari ini kita tengok orang lain mati. Hari ini kita uruskan orang mati. Esok lusa orang akan dengar. Kita yang akan mati. Tak kisah, belum tahu besok lusa mungkin raya, tapi mungkin kita mati sebelum raya. Ramai di Lebuh Raya, ada juga yang bertukar menjadi pusara. Jom pujuk hati kita, sementara kita hidup, kita beramal soleh dan taat pada perintah Allah. Antara amal soleh yang paling besar iaitu bersedekah. Sedekah adalah jalan paling mudah untuk ke syurga. Kerana ibadahnya tak perlu berwuduk, tak perlu menghadap kiblat, hanya perlukan hati yang ikhlas dan jangan menyakiti dan mengungkiti. Rebut peluang dalam bulan Ramadan ini, kita terlibat sama dengan Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, iaitu kempen infak kain kafan. Kenapa? Hari ini terlalu ramai orang yang susah. Susah ketika hidup dan susah bila meninggal dunia. Kerana apa? Kerana pendapatan, rezeki, keluarga fakir miskin banyak di Malaysia. Dan mereka ni hidup dalam keadaan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Dan bila mereka mati, ahli keluarga mereka susah. Hilang sumber pendapatan, duit tidak mencukupi, tabungan tak ada. Nak pula ada yang keluarga telah tak ada pekerjaan. Dan bagaimana nak menguruskan jenazah mereka? Mengikut sahabat-sahabat yang menguruskan jenazah di masjid, kos pengurusan jenazah pada hari ini sangat tinggi. Hampir cecah ribuan ringgit. Dan apa berlaku dengan Pertubuhan Sukarelawan Adiniah pada hari ini? Kita menyediakan kempen untuk orang ramai menyumbang melalui Pertubuhan Sukarelawan Adiniah dan ingin menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan untuk pengurusan jenazah. Set pengurusan jenazah ini antara set pengurusan jenazah yang paling lengkap dan paling cepat. Bila mati anak Adam, kan, jika harta si mati tidak cukup untuk menguruskan kematiannya, maka ke atas orang-orang Muslim yang kaya dan ahli kebajikan untuk membiayai kos pengurusan jenazah sebagai tanda hormat, bantu-membantu, sokong-menyokong sesama manusia. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, ini adalah set pengurusan jenazah yang merupakan fardu kifayah untuk membantu sahabat-sahabat kita yang mungkin golongan B40, mungkin golongan fakir miskin, mungkin yang hilang pekerjaan, perniagaan yang rugi. Dan mereka ni berada dalam keadaan meronta-ronta untuk memohon pertolongan tapi tak tahu caranya. Cara dia yang paling bagus, tuan-tuan, hubungi Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, ada nombor telefon, ada Facebook, ada nombor akaun. Tuan-tuan screenshot dia gambar kat sini. Tuan-tuan boleh hubungi Ustaz Hazwan ataupun Cik Aini untuk dapatkan maklumat yang lebih perinci dan boleh bagi sumbangan. Dan Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ini telah ditubuhkan pada tahun 1985 lagi. Dan kita bergiat aktif. Sepanjang PKP hari itu, kita bantu lebih 10,000 orang
fakir miskin yang memerlukan bantuan sekitar Kuala Lumpur, Terengganu dan Kelantan juga faham. Tuan-tuan dan puan-puan, rebut peluang ni, Ramadan dah nak berakhir. Kita tak tahu kita boleh berakhir bila. Dan kita tak tahu, adakah kita ini merupakan Ramadan yang terakhir. Mana tahu tuan-tuan dengan bersedekah dengan hati yang ikhlas, mencuci harta dan hati kita, insya-Allah Allah cuci dosa kita. Sedekah itu memadam dosa seperti air memadamkan api. Sedekah adalah amalan yang paling dicintai Allah, dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Begitu juga sedekah juga boleh menyebabkan kita terelak daripada bahaya, dijauhkan daripada bahaya. Sebelum balik kampung, sebelum ada malapetaka, maka ketika itu pujuklah hati kita bersama Pertubuhan Sukarelawan Adinia untuk menyumbang dalam kempen infak kain kafan. Semua kelengkapan 20 item, 3 helai kain kafan, tali tu dah tak payah nak gunting, sarung tangan, kapur baru, semua set komplit untuk kita bantu mereka yang terjejas akibat pandemik dan juga masalah kewangan untuk menguruskan jenazah mereka yang tersayang. Sedih kalau mereka ni susah, nak menguruskan jenazah pun mereka tak tahu dan tak ada duit untuk menguruskannya. Jadi solusinya ada di Pertubuhan Sukarelawan Adinia, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah dia, saya rasa apa yang Ustaz katakan tu memang betul lah kan. Sebab apa? Sebab kita ni dah nak ke penghujung bulan Ramadan ini. Di saat-saat terakhir ini mungkin kita boleh mengumpul lagi banyak-banyak lagi amal ibadah kita kan. Terutama sekali untuk kita nak memberikan infak kepada kain kafan ini. Kesempatan ini Ustaz, sekali lagi Ustaz boleh menyeru kepada kita semua untuk kita infakkan sumbangan kepada kain kafan ini. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, nombor telefon dah tertera, nombor akaun pun dah tertera. Jom pujuk hati kita untuk turut serta membantu golongan fakir miskin, terutamanya bagi yang telah meninggal dunia. Keluarga mereka masih ada tetapi sedih kalau kita, mak ayah kita meninggal dunia tapi kita tak ada duit untuk menguruskan jenazah. Jom rebut peluang ini sementara Ramadan masih ada, kerana sedekah dalam bulan Ramadan pahalanya berganda-ganda. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey. Itu dia, kita telah bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, pendakwah selebriti kita. Jadi kepada anda semua, apa kata anda infakkanlah wang kita itu untuk sumbangan kain kafan yang telah pun dibuat daripada Pertubuhan Sukarelawan Adinia. Kita nak berhenti bereaksi seketika, jadi anda jangan ke mana-mana. Lihat kami pastinya di Malaysia Hari ini selepas ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Dan berbaki beberapa hari saja lagi untuk kita menjengah masuk ke bulan Syawal. Ayuh kita berbincang dan mengetahui apakah itu Juadah Syawal bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, Penasihat Program Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofia, apa khabar? Saya pun sihat Ustaz. Terima kasih meluangkan masa Ustaz. Hari ini kita ada sedikit masa, mungkin Ustaz nak kongsikan bersama kita apakah yang kata boleh dikongsikan berkenaan dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia bersama penonton kami pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ilyas Ismail selaku penasihat program Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Saya nak kongsikan dengan semua penonton-penonton iaitu satu program yang telah pun dirancang dan juga dilaksanakan oleh pihak Yayasan Budi Ihsan sejak daripada Ramadan lagi dan sehinggalah Syawal yang akan tiba ni. Kita ada beberapa program yang kalau sebelum ni dalam Ramadan, yang sekarang ni iaitu programnya Free Meals on Wheels, yang mana Sofia ya, dia bersifat macam food truck. Kita membawakan makanan atau juadah iftar kepada mereka yang asnaf, fakir miskin, yang sakit terlantar dan juga yang terbatas pergerakan. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan bersempena dengan Syawal yang tidak lama lagi, iaitu kita akan sama-sama menjayakan satu program lagi, iaitu Juadah Syawal. Yang mana Juadah Syawal 1001 asnaf ini juga kita nak mengagihkan atau kita akan memberikan kepada mereka pack makanan, ya, iaitu pack makanan yang dalamnya sejumlah RM200 nilaiannya, seperti yang dapat dilihat pada paparan skrin pada waktu ini. Itulah rupa kotaknya Juadah Syawal 1001 asnaf, yang mana ia adalah usaha sama Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan juga dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia.
Dan alhamdulillah setakat ini Sofia, bila kita buat program seumpama ini, kita mendapat sambutan yang sangat baik sekali daripada penonton-penonton semuanya yang kata orang tak putus-putus bagi sokongan dan terus hubungi dan terus bertanyakan apa lagi yang boleh mereka bantu. Bukannya apa Sofia, di pagi Syawal kebiasaan kita ni ada dah juadah yang terhidang, ada lemang, rendang, ketupat, ada makanan-makanan juadah pagi raya kan. Tapi ketahuilah kita ya, ada mereka yang di luar sana pagi raya ke tak raya ke sama saja. Tak ada apa pun yang ada atas meja mereka. Kalau ada biskut kering tu pun mujur sangat. Jadi kita atas dasar itu kita begitu simpati sekali. Kita nak kalau boleh kita dan mereka juga rasa kegembiraan, kesyukuran Syawal bersama-sama. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kamu sampailah kamu kasih dan sayang saudaramu sebagaimana kamu ingin disayangi dan dikasihi. Jadi oleh kerana itu, atas dasar semangat itu, mari sama-sama dengan kami di Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk kita sama-sama menyumbang pada nombor ataupun pada laman web dan nombor akaun yang tertera pada paparan skrin anda pada waktu ini. Anda boleh saja menyumbang pada ataupun pada kadar sejumlah berapa yang anda ingin sumbangkan. Namun satu kotak pek Syawal itu jumlahnya adalah RM200. Mudah-mudahan Sofia. Baik Ustaz, dengan itu kita nak ucapkan terima kasih kerana mewawarkan apa lagi yang boleh kita lakukan untuk membantu mereka golongan asnaf ini. Kita nak beraya ni, mungkin kita jangan lupakan mereka juga yang memerlukan. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Elias Ismail, penasihat program Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM sudi meluangkan masa. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik. Dengan itu apa kata kita orang kata ringankanlah orang kata jari kita ni, kita transfer sedikit apa yang boleh kita beri untuk membantu mereka yang memerlukan ketika menjelangnya Syawal nanti. Kita akan satu lagi perkongsian ya bersama dengan Afad. Okey, baik, terima kasih Sofia. Betul, memang sekarang ni tengah-tengah kita ni memang tengah ringan lah ni. Ringan apa? Ringan cari nombor akaun kan. Boleh kita transfer duit kita ni di saat-saat terakhir ni. Kita dah pun dah masuk dah 10 Ramadan terakhir ni. Jadi terus saja kita nak bercakap tentang keberkatan 10 Ramadan terakhir ini. Kita ingin bersama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita nak bercakap tentang 10 Ramadan terakhir ni. Yalah sedih juga kan. Tapi itulah dia, masih lagi ada masa untuk kita nak melipat kali gandakan amal ibadah kita ni. Mungkin boleh kongsikan tentang keistimewaan 10 Ramadan terakhir ini Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Dalam hadis Nabi SAW seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW bila masuk saja 10 malam yang terakhir, baginda akan menghidupkan malam baginda, baginda akan mengejutkan ahli keluarga baginda dan baginda akan berusaha bersungguh-sungguh kan, untuk merebut peluang yang ada pada 10 malam terakhir. Lagipun Ramadan kali ini alhamdulillah kita dapat, dan hari ini pun dah di Malaysia dah 27 hari lah maknanya kita berpuasa alhamdulillah. Tapi tahun depan punya Ramadan belum tentu kita dapat. Jadi 10 akhir Ramadan yang ini betul dia adalah 10 akhir Ramadan. Tetapi mungkin dia boleh menjadi 10 akhir Ramadan untuk diri kita buat selama-lamanya kalau kita tak jumpa lagi Ramadan pada tahun depan. Jadi rugi kita kalau kita lepaskan macam tu je kan. Ada Lailatul Qadar. Malam tadi ramai yang cuba merebut Lailatul Qadar ya. Malam tadi malam Jumaat 27. Ada yang cari, dia tengok pokok sujud tak, pokok sujud tak. Dia tengok benda tu pula kan. Dia tak nak sujud sampai pokok sujud kadang-kadang. Jadi rugilah kan. Rugi kalau kita tertunggu-tunggu semata-mata tapi kita tak cari. So kita cari, kita usaha betul-betul sepatutnya pada 10 malam yang terakhir ni. Dan selain daripada Lailatul Qadar, ia menandakan kepada berhasilnya Ramadan kita. So, berhasilnya Ramadan apabila kita dapat menggunakan sebaik-baiknya akhir Ramadan itu sendiri. Dan salah satu daripada cara yang kita boleh gunakan 10 akhir Ramadan ini adalah kita membantu yang masjid, institusi tahfiz yang memang sangat kita kata ada hubung yang baiklah dengan Ramadan kita ni. Ramadan kita rajin pergi ke masjid. Ramadan kita baca Quran. Ramadan kita sembahyang tarawih, imam kita daripada mak tahfiz dan sebagainya. Jadi ini institusi-institusi memang perlu kita bantu. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni. Dan kalaulah Ramadan tahun depan kita tak ada, biarlah pahala Ramadan itu dapat pada kita. Setiap kali orang solat tarawih,
kita masih lagi dapat pahala. Setiap kali orang beriktikaf, kita masih dapat pahala. Setiap kali orang baca Quran, kita masih lagi dapat pahala. Perhatikan gambaran masjid yang baru insya-Allah dibuat di Masjid Nurul Islamiyah, Sungai Choh, Rawang tu. Kan ada masjid yang dah uzur sekarang, tapi ada lakaran bagaimana masjid yang baru tu. Bayangkan sebahagian daripada kita kata dana yang diperlukan untuk membina masjid tu hasil daripada sumbangan kita. Dan bila kita telah meninggal dunia nanti, sumbangan itu akan memberikan kesan yang positif kepada kita dalam kubur nanti. Setiap kali orang semayang dekat masjid yang baru tu nanti, insya-Allah pahala tu sampai pada kita berlipat-lipat kali ganda pula tu pada bulan Ramadan ni. Jadi rugi kalau kita abaikan macam tu je lah. Tak apa lah, minggu depan je lah kan. Rugi. Macam tadi disebutkan, kita tengah cari nombor akaun sekarang ni kan. Cari. Saya pun banyak kumpul nombor akaun sekarang ni. Tengok kawan ada buat tahfiz, ada sana sini orang buat masjid, ada orang buat tolong anak yatim dan sebagainya. Jadi kita pun tolong. Tapi specialnya infakmihrab.com ni, Pertubuhan Mihrab, dia tolong kita untuk mencari masjid mana yang memerlukan, tahfiz mana yang memerlukan. Dan mereka carikan untuk kita. Jadi dia orang pergi ke masjid yang memerlukan. Contohnya dalam konteks kita sekarang ni, Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, yang sangat memerlukan. Ada 12 juta kita perlukan sebenarnya, yang kita baru ada lebih kurang 3 juta ringgit aja untuk membina semula masjid tersebut. So kempen Infak Mihrab ni memang sangat special lah, mudah untuk kita. Lagi-lagi hari ini hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan pada tahun ini, dan macam saya sebut tadi, tak mustahil kalau ia menjadi Ramadan terakhir untuk kita selama-lamanya. Jadi hari ini hari Jumaat yang terakhir, manfaatkan sebaik-baiknya. Selain daripada kita banyak berselawat pada Nabi SAW pada hari Jumaat ini, kita banyakkan juga bersedekah. Sebab salah satu daripada hari yang paling afdal kita bersedekah adalah pada hari Jumaat. Salah satu daripada bulan yang paling Nabi SAW banyak berinfak adalah bulan Ramadan. So hari ini Jumaat terakhir daripada bulan Ramadan. Minggu depan tak ada dah. Minggu depan kita bagi duit raya je. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ada nombor yang tertera dekat skrin TV kita masing-masing, nombor akaun Maybank dan juga Bank Islam. Infak umum ada, infak bulanan ada. Yang paling mudah sekali, tuan-tuan, kita buka saja infakmihrab.com. Buka saja infakmihrab.com. Dekat situ ada cara yang sangat mudah untuk kita menghulurkan bantuan kita, ataupun hubungi nombor telefon yang tertera itulah 011-963-2876. Infakmihrab.com ni senang. Ingat, letak dalam kepala kita betul-betul, infakmihrab.com. Kita terus klik je lepas ni, terus type saja, dan juga tolong sebar-sebarkan kepada semua WhatsApp group ke kawan-kawan kita mana yang ada dekat Facebook dan sebagainya. Sebab ramai kawan-kawan kita pun tengah mencari ni. Nak derma kat mana ni hujung-hujung Ramadan ni. Kan bulan Ramadan dah nak habis. Hari ni hari Jumaat. So ramai yang mencari. So kita sebarkan infakmihrab.com. Bayangkan setiap kali mereka yang mencari tadi tu tekan, mereka menderma RM10 ke, RM50 ke, RM100 ke, ada saham untuk kita. Ini MLM paling untung sekali. Dia tak perlu banyak sangat modal dia. Kita sekadar sebarkan saja. infakmihrab.com, insya-Allah. Ya, insya-Allah, masya-Allah. Itulah dia salah satu kaedah untuk kita nak infakkan, untuk kita nak sedekahkan duit kita ni. Kerana apa? Kerana kita dapat pahala ganjaran yang berterusan. Lebih-lebih lagi kita sedekahkan ini hari Jumaat, bulan Ramadan pula tu kan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah lah semoga segala usaha ini dipermudahkan. Jadi ayolah ramai-ramai kita infakkan wang kita ini nanti. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, itu dia, kita telah bersama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri bercakap tentang infak kita ni kepada masjid dan juga tahfiz ni. Sebenarnya betul apa yang Ustaz katakan tadi, setuju sangat MLM tu. Janganlah kita duk cari MLM kat luar sana yang kita tidak tahu betul ke tidak. Ini confirm dah. Saya syahdu didengar lah bila Ustaz kata siapa boleh berkata menjanjikan ini adalah ada Ramadan yang seterusnya, mungkin ini yang terakhir kan. Kita tahu ayuh kita melipat gandakanlah usaha kita untuk mendapatkan ganjaran pahala itu. InsyaAllah. Yang paling penting ada orang cakap nak derma berapa ni? Nak derma RM10 ke RM20 ke? Tak kisah. Yang paling penting ini dia hati ikhlas. InsyaAllah. Okey, kita nak berhenti berehat dulu. Hadis pun rasanya dah standby dah. Kerana kejap lagi kita akan bersama dengan hadis semula dari Tol Duta. Kita langsung dari sana. Lihat dari sudut penguatkuasaan pula. Pastinya segalanya di Malaysia hari ini. Ya.
Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan saya masih berada di Plaza Tok Jalan Duta dan sekarang kita nak teruskan perkongsian ini berkaitan dengan aspek keselamatan pula bagi pengguna lebuh raya dan juga mereka yang tinggal di rumah. Untuk itu kita bersama dengan salah seorang tamu istimewa. Saya nak persilakan yang bersama dengan kita baru saja tiba sebenarnya, iaitu Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin. Silakan tuan. Kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dan selamat pagi. Terima kasih Meshai. Yang prihatinnya membantu mengatasi kesalahan lalu lintas di Malaysia. Tuan, terima kasih juga kerana sudi bersama kami. Tuan, sekali lagi dari sudut penguatkuasaan pihak keselamatan PDRM, bagaimana melihat kepada musim perayaan bakal menjelang tiba ini? Okey, sekarang ni mulai semalam sebenarnya telah berlaku lambakan yang luar biasa di semua sektor lebuh raya. Saya difahamkan hampir 46 juta sekarang ni telah menggunakan lebuh raya di 32 sektor. Jadi tumpuan PDRM pada masa ini, kita hanya nak membantu menyuraikan aliran lalu lintas. Ini tumpuan kita. Kita nak membantu menyuraikan kerana daripada aliran yang tinggi di lebuh raya ni, dia akan memasuki jalan negeri, jalan persekutuan dan jalan bandaran. So benda ni kita telah melakukan koordinasi dengan kontijen dan daerah. So daerah dan kontijen akan membantu untuk menyuraikan kesesakan yang sedang berlaku daripada semalam hinggalah sambutan Hari Raya Aidilfitri. So teras utama kita hari ini dan sampailah ke masyarakat Malaysia, sampai ke rumah, kita akan membantu menyuraikan aliran trafik ni supaya semua orang selamat sampai ke destinasi. Betul, dan itu mungkin salah satu skop tugasan yang mencabar juga. Tuan, kita nampak banyak aset dikerahkan juga, ada pemantauan dari udara, darat. Mungkin nasihat kepada mereka lah yang bakal bersesak-sesak di atas jalan raya nanti, Tuan. Terima kasih. Satu yang harus ditanamkan di minda masyarakat pengguna jalan raya, dia dah kena mindsetkan di hati bahawa dia akan melalui pengalaman memandu yang panjang pada musim ini. So nasihat saya supaya merancang perjalanan. Kita akan balik dengan perasaan keterujaan. Kita nak balik jumpa keluarga selepas 2 tahun dah jumpa ni. So jangan gairah, jangan menimbulkan provokasi kepada pengguna jalan raya lain. Dan sabar, kuat kuasakan penguatkuasaan kendiri. Mana kata apa? Dia kena beritahu, aku takkan menggunakan lorong kecemasan. Aku tidak akan memotong queue. Aku tak akan menimbulkan stres kepada masyarakat pengguna jalan lain. Sebab apa? Apabila berlaku sedikit saja kemalangan, terutamanya langgar belakang, dia akan menimbulkan implikasi jam yang panjang. Ini yang kita minta sangat masyarakat pengguna buat persediaan, buat persiapan, tak ke mana sebenarnya. Kalau ikut apa yang telah kita bersama dengan pihak konsesi merangka, insya-Allah aliran tu walaupun perlahan kita jangkakan, dia akan tetap bergerak. Yang kita khawatir apabila berlaku halangan di atas jalan raya, kemalangan kecil, kereta rosak, ini yang akan mengganggu dan menyebabkan aliran terhenti. Tuan, okey. Maklumlah orang ramai pun macam Tuan cakap tadi dah 2 tahun tak pulang ke kampung. Saya percaya pihak PDRM juga perlu bersiap siaga selepas 2 tahun tidak mengalami musim ini. Macam mana kesiapsiagaan daripada pihak PDRM ni sendiri, Tuan? Terima kasih. Semua elemen dalam JSPT dan juga elemen PDRM diatur gerak bagi tujuan ini. Dan saya difahamkan semalam yang Dimati Ketua Polis Negara telah membekukan cuti URB di peringkat daerah dan juga MBV di peringkat daerah bagi membantu JSPT untuk suraikan aliran ini. So tidak boleh tidak saya katakan bahawa yang saya sebutkan tadi, bahawa kita akan melalui pengalaman memandu yang panjang. Tetapi percayalah bahawa dengan semangat tuan-tuan semua yang berada di jalan, tidak melakukan sebarang perkara yang melanggar peraturan, insya-Allah kita akan selamat sampai. Di pihak kami akan bantu suraikan. Semua elemen kita gunakan. Tadi kita telah gunakan unit udara. Kita ada unit drone, unit bermotosikal, unit kereta, semua akan digunakan bagi membantu ni. Dan bagi masyarakat pengguna yang melihat ada pengguna yang tegar ni, boleh lapor kat kita di Facebook di JSPT. So kita akan ambil tindakan kepada pesalah-pesalah tegar ni. Semua orang nak balik, bukan dia satu orang nak balik. Sebab tu kena bertoleransi yang tinggi, kena amalkan penguatkuasaan kendiri yang tinggi pada musim ini. Tuan, tadi difahamkan pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia kata ada jalinan kerjasama bersama dengan beberapa agensi termasuk PDRM. Mungkin jalinan kerjasama ini akan menghasilkan satu operasi bersepadu yang sangat baik pada musim ini? Saya mengharapkan itulah. Contohnya pada musim Selamat yang ke-17, walaupun berlaku sedikit kesesakan, alirannya berjalan lancar. Kemalangan maut pun menurun sampai 30 kes. So, dalam masa yang sama, ini merupakan cabaran kepada PDRM untuk mencapai rekod sedemikianlah. Tapi insya-Allah seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa hasrat kita ialah menentukan semua pengguna jalan raya yang keluar dari rumah selamat sampai ke destinasi.
Ini kita punya cabaran. Sebab tu semua unit, kalau kita tengok kat sini, semua unit kita telah pun bersedia untuk membantu dan menguruskan kelancaran lalu lintas. Baik, terima kasih Tuan. Difahamkan lepas ni nak buat rondaannya. Okey, kita akan sebabkan hari ini yang bermulanya, so kita akan melakukan pemantauan di semua sektor. So bolehlah ikut saya bagi menentukan bahawa jalan raya ni selamat dan boleh dilalui oleh semua pengguna jalan raya. Baik, saya pun seronok nak ikut. Tuan mungkin boleh bersedia. Dan itu saja mungkin daripada kami di sini, dan ini mungkin antara informasi-informasi yang anda semua nak tahu. Saya pun tak sabar untuk terus melakukan pemantauan. Jadi anda semua teruslah pulang ke kampung dengan berhati-hati. Ingat, sabar, sabar dan sabar. Kembali ke studio bersama dengan Sofia dan juga Fazli. Okey. Wah, mantap. Saya Hanif lupa satu slogan je. Apa dia? Jenayah membawa padah. Membawa padah. Nasib baik. Okey, itu ada. Terima kasih Hanif. Ya, terima kasih Hanif. Okey, kita dah sampai ke hujungnya Sofia. Betul. Besok. Sabar. Besoklah Isnin kita dah buat satu topik. Berkenaan dengan persediaan sambutan Hari Raya ini adalah penghujung Ramadan. Kami harap agar kekal selamat di jalan raya. Lagi tak sabar untuk bersama anda di minggu hadapan. Ya, betul. Raya MHI. Ya, Raya MHI. Okey, sebelum itu saya nak beri kesempatan ingin mengucapkan selamat raya Mazir Batin kepada anda semua. Nak balik kampung, hati-hatilah di jalan raya. Okey, jumpa anda minggu depan. Jaga diri. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bye-bye. Perjalanan jauh tak kurasa, kerana hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan rimba, langit nan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira.